Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pelajar? Hari ini kita akan belajar topik wali nikah. Selamat datang. Objektif pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami konsep, peranan, dan kepentingan wali nikah mengikut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Pengertian wali dari segi bahasa ia bermaksud penguasa atau pemimpin. Dari segi istilah, menurut Kamus Dewan tahun 2005 mendefinisikan wali ialah orang yang boleh menikahkan pengantin perempuan. Ia selalunya dikaitkan dengan kuasa bapa atau datuk untuk menikahkan anak atau cucu mereka. Menurut pandangan seorang sarjana iaitu Al-Jaziri, wali ialah seorang yang menentukan sahnya akad, dan akad nikah ini tidak sah dengan ketiadaannya. Mereka ialah ayah atau wakil yang diwasiatkan atau kaum kerabat yang dekat atau penguasa dan raja. Dalil Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. صدق الله العظيم. Dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Musa Al-Ash'ari. Sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La nikaha illa biwali." Maksud, tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali. Hadis riwayat At-Tirmizi. Syarat-syarat wali nikah. Wali nikah hendaklah pertama, Islam. Kedua, lelaki. Ketiga, baligh. Keempat, berakal. Kelima, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. Keenam, tidak ditegah kuasanya dari membelanjakan harta. Ketujuh, merdeka. Kategori wali nikah. Terdapat 3 kategori wali nikah. Yang pertama, kategori wali nasab. Wali nasab daripada pelbagai kategori, iaitu wali mujbir, wali bukan mujbir, wali akrab, dan wali abang. Kategori yang kedua, wali raja atau dipanggil wali sultan atau digelar wali hakim atau juga istilahnya wali am. Kategori ketiga, wali tahkim. Tiga kategori wali tadi telah pun dijelaskan secara am. Bagaimana situasi bertukarnya daripada wali nasab, yang daripada wali mujbir dan wali bukan mujbir, berpindah kepada kategori wali hakim. Situasi pertama, tidak ada wali nasab.
Situasi kedua, anak tidak sah taraf atau statusnya anak angkat. Kategori situasi ketiga, wali yang ada tidak cukup syarat. Situasi yang keempat, wali akrab menunaikan haji atau umrah. Situasi kelima, wali enggan. Situasi keenam, wali berada jauh atau ghaib. Situasi ketujuh, wali mewakilkan kepada orang lain. Istilah-istilah dalam wali nasab. Mari para pelajar, kita lihat istilah yang pertama. Siapakah yang dipanggil wali mujbir? Wali mujbir iaitu wali yang boleh mengahwinkan anak gadis sama ada kecil atau besar. Wali bukan mujbir iaitu wali yang tidak boleh mengahwinkan seorang anak gadis tanpa keizinan mereka, iaitu selain bapa dan datuk. Wali akrab, wali yang paling dekat hubungannya dengan pengantin perempuan mengikut susunan wali. Wali ab'ad, wali yang jauh hubungannya dengan pengantin perempuan mengikut susunan wali. Para pelajar boleh lihat carta susunan wali bagi perempuan Islam. Apakah anda tahu apa itu wali dalam perkahwinan Islam? Mengapa peranannya begitu penting? Wali adalah penjaga dan wakil hukum yang bertanggungjawab memelihara kebajikan mempelai perempuan. Dia memastikan perkahwinan itu membawa kebaikan dunia dan akhirat dengan mempertimbangkan keimanan, akhlak, dan kelayakan calon. Wali juga melindungi hak-hak mempelai wanita dan mewakili pihak keluarga mempelai lelaki dalam akad nikah. Dengan wali, perkahwinan dibina di atas fondasi yang kuat, halal dan penuh berkah. Mari hayati hikmah syariat Islam. Sekian. Terima kasih daripada kami, Ustaz Muhammad Aras bin Salim dan Ustaz Muhammad Fazil bin Hamdan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.